Urur syaitan. Sebab tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Jadi kita perlukan kepada apa? Perlukan kepada muhasabah diri kita, dan perlukan kepada orang yang memimpin kita, orang yang bimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kembali daripada kitab Adab Sulukil Murid. Jalan adab kita nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai pada fasal yang ke-17, pada muka surat yang ke-37, insya-Allah. Pada bab ini adalah bab, kata pengarang kitab, bab kita untuk mencari guru. Kita kena cari guru yang membimbing kita, cari teman, cari kawan, yang mana kawan kita tu yang dorong kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah taala, dia kata apa? Beliau kata, "Wakhtar min al-ashabi kull mursyidi innal qarina bil qarin yaqtadi." Wakhtar min al-ashab, pilihlah teman-teman daripada kalangan teman, kull mursyidi, semua yang mursyid, yang boleh menunjukkan jalan kepada Allah Ta'ala. Innal qarina bil qarini yaqtadi, sesungguhnya seorang teman itu akan mengikut teman-temannya. Tinggalkan daripada berteman dengan orang-orang yang jahil. Bila dah kita kata waqtan min al-ashabi kullu mursyidi innal qarina bil qarini yaqtadi wa suhbatul akhyari lil qalbi dawa yazidu lil qalbi nashatan wa quwa. Berteman dengan orang-orang yang baik-baik ini, lil qalbi dawa, adalah ubat pada hati kita. Ubat kita, kalau kita hati kita ni sakit, kita jumpa kawan yang baik-baik, kawan kita tu akan nasihat kita, tak boleh macam ni. Kawan kita nasihatkan kawan yang baik. Tapi kalau kawan yang di sebaliknya, dia bagi, kalau aku bagi lagi ni, itu teman tu lah yang berat lah. Tapi kalau teman yang baik, dia kata apa? Maafkanlah dia, kita jadilah macam Nabi SAW. Nabi SAW ni adalah manusia yang pemaaf. Kita pun alhamdulillah ada teman yang nasihat kita. Tapi kalau dapat nasihat kawan yang boleh tahan juga, dia kata, kalau aku tak bagi muka dekat orang ni, nanti kita jumpa dia, kita tambah sikit lagi. Jangan bagi sikit-sikit, lebih sikit. Itu kan. Sebab itu kita kena cari kawan yang baik-baik. Sebab apa? Dia adalah da'un, dia adalah dawa, dia qalbi dawa, bagi hati, bagi obat bagi hati. Jangan tersalah pula, dawa, da', yang bahasa Arab. Bahasa Arab bila kata dawa itu ubat, bila kata da' itu penyakit, hampir sama. Wa suhbatul juhali da'un wa ama. Wa suhbatul juhali da'un wa ama. Berteman dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang yang jahat, adalah menambahkan penyakit dan juga membutakan hati. Buta hati. Yazidul qalbi saqimin saqama, akan tambah pada hati itu penyakit-penyakit, tambah lagi. Kita dah sakit hati dah, kawan orang yang tak baik, tambah lagi sakit hati. Sebab itu kita kena berteman dengan orang baik, hati kita baru tenang. InsyaAllah kita sambung kembali apa yang disebutkan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad pada perenggan yang ketiga. Sekiranya seseorang itu bertemu dengan guru yang seumpama ini. Baik, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya seseorang itu bertemu dengan guru yang seumpama ini, maka rebutlah peluang yang sangat berharga. Sebaik-baiknya jadikanlah diri sebagai pelajarnya. Ambillah didikan dan tunjuk ajar dalam segala urusan hidup. Berusaha untuk mencontohi segala yang terbaik dari bicara dan perilakunya, kecuali hal-hal yang hanya berkaitan dengan pribadinya. Seumpama urusan perhubungan beliau dengan orang lain, soal-soal dakwahnya dengan orang yang hampir dan jauh, jangan mencampuri urusan beliau dengan orang lain. Jangan mencampuri urusan beliau dengan orang lain. Serahlah urusan ini kepada guru untuk melaksanakannya.
Jangan pula menjadi pelajar yang suka membangkang dan banyak mempertikaikan tindak tanduk guru. Masya Allah. Ini pertama sekali kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad kata sifat-sifat guru yang salih, yang mursyid, iaitu orang-orang yang benar, arif berkenaan soal agama, ahli dalam pendidikan jiwa, ditarbiyah hati kita, jiwa kita, jauhkan kita daripada perkara-perkara sifat-sifat mazmumah, dibawa kepada perkara ataupun sifat yang mudah. Nampak guru ni, daripada sifat dia, pada akhlak dia, daripada tindak tanduk dia, kita tengok orang yang tawadhu, orang yang jaga perkataan. Ini baru guru yang memandu, didik manusia untuk mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dapat guru seumpama ini, jangan kita lepaskan, jangan kita lari. Kita pegang, kita betul-betul kita pergi belajar, kita tunduk, letak bagi hati, bagi diri kita tu untuk mempelajari, ambil ilmu daripadanya, ilmu yang zahir dan juga ilmu yang batin. Bukan sekadar ilmu zahir, bahkan ilmu yang batin juga. Sebab itu Abi Madian dia kata apa? Ma lazzatul aishi illa suhbatul fuqara humus salatin wasalatul fuqara. Fashabhum wa ta'addab fi majalisihim wa khalli hadhaka mahma qaddamuka wara. Kata Abi Madian kata apa? Betapa indahnya ma lazzatul aishi illa suhbatul fuqara. Tidak ada keindahan hidup ini melainkan bersuhbah. Bersuhbah ni adalah berdamping dengan orang-orang yang fakir. Fakir tu apa maksudnya? Orang yang berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia orang yang berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Humus sadat. Mereka adalah penghulu-penghulu. Humus salatin wasadatul wal umara. Mereka adalah sultan. Sultan tu bukan maksud sultan-sultan raja-raja, tetapi adalah mereka yang hati mereka itu tenang kepada Allah. So umpama mereka adalah sultan. Humus salatin wasadatu wal umara. Mereka lah amir, mereka lah ketua. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita dah dapat teman, dapat orang seumpama ini, fashabhum wa ta'addab fi majalisihim. Fashabhum, hendaklah kamu berdamping dengan mereka, dapat duduk dengan wali-wali Allah Ta'ala, orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Dia kata ma lazzatul aishi illa suhbatul fuqara. Fuqara, fakir tu, fuqara tu adalah plural kepada fakir. Fuqara ni maksudnya adalah orang yang mengharapkan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu kita panggil orang-orang fakir. Kenapa panggil orang fakir? Sebab mereka berhajat. Bila mereka berhajat kepada hal-hal keduniaan, mereka susah, perlukan kepada sesuatu, berhajat kepada sesuatu, maka kita kata dia orang-orang fakir. Kita ni fakir kan? Fakir ke tidak? Fakir. Fakir tu apa? Antal ghaniyyu, kamu adalah kaya. Siapa? Allah Ta'ala. Wa nahnul fuqara, dan kami adalah orang fakir, manusia yang bergantung, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, mereka dipanggil fuqara. Fuqara tu maksudnya mereka yang bergantung, berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata Abi Madian, kata apa? Fashabhum wa ta'addab fi majalisihim. Hendaklah kamu berdamping dengan mereka dan beradablah kamu di dalam majlis-majlis mereka. Fashabhum wa ta'addab fi majalisihim wa khalli hadzaka mahma qaddamuka wara. Dan kamu lepaskanlah setiap bahagian kepada diri kamu. Kalau kamu ada sesuatu yang datang pada kamu, kamu biar letak dekat belakang. Kamu dahulukan mereka daripada hak-hak kamu. Itu adab. Kita bagaimana tengok Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, bagaimana beradab di dalam majlis Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ni yang diajar Imam Syafi'i. Yang orang duk kata-kata lah ni, orang duk kata dekat Imam Syafi'i, bukan kata dekat Haji Fi'in. Kata dekat Imam Syafi'i, na'udzubillah. Perkataan kita bila kita bercakap dengan orang biasa, dengan sama-sama kita, dengan level kita lain. Kita bercakap dengan level orang yang tua daripada kita lain.
kita bercakap, kita dengan ibu kita lain, kita bercakap dengan ayah kita lain bahasa dia, kita bercakap dengan menteri bahasanya lain, kita bercakap dengan raja bahasanya lain. Boleh tak cakap dengan raja kau aku? Boleh? Tuanku tak betul ni tuanku. Tak, tuanku juga panggil tak? Boleh cakap itu? Tuanku tak betul? Berani? Agak-agak lah jumpa Agung Johor lagi, masya-Allah, lagi tegas. Agak-agak jumpa Agung, datang, tuanku buat ni tak betul ni. Berani agak-agak? Tak berani. Ini ulama orang kata Imam Syafi'i ni tak tepat ni. Tak tepat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i tak tepat. Betul daripada sudut kalau bahasa sesama kita. Memang ada sebahagian orang kata tak ada apa-apa pun, bagi saya okey je. Yelah, bahasa kamu kalau orang cakap dengan kamu memang tak ada apa. Abang cakap saya, Ustaz ni kau tepat ni Ustaz, tak apa, kita sama level, kita tak ada masalah. Walaupun mengajar ke tak ada masalah. Tetapi apabila kita berkata dengan orang yang lebih hebat ilmunya, bukan ustaz biasa, bukan tuan guru. Tuan guru tu dah kira tinggi dah martabat tu kan. Kalau belah Fatani, belah Thailand, bukan baba lah, bukan syekh biasa. Ini imam. Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni imam mujtahid mutlak. Dia bukan mujtahid. Mujtahid ni banyak kategori. Dia ada mujtahid mutlak, dia ada mujtahid muqayyad, dia ada mujtahid murajjah, mujtahid fatwa. Banyak jenis darjat. Dan semua darjat mujtahid ni semua di bawah mujtahid mutlak. Apabila kita bercakap, kita nak kata ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Abu Hanifah, saya lebih condong, lebih selamat, saya condong. Saya tak kata Imam Syafi'i tak tepat ke apa, saya yang condong. Kita itu pun masalah juga, kita belum sampai lagi martabat nak tarjih ataupun nak mengungguli. Tetapi kita kena jaga bagaimana dalam pengajian ilmu. Ulama-ulama di dalam masalah ini, bila pengajian dipanggil ilmu fiqhul muqaran, perbandingan mazhab. Bila ada pengajian perbandingan mazhab, dilihat daripada sudut dalil para imam. Imam Syafi'i dalilnya macam ni, Imam Abu Hanifah dalilnya macam ni, Imam Malik dalilnya macam ni, Imam Ahmad bin Hanbal dalilnya macam ni. Kadang-kadang dibawa lagi mazhab Zahiri, Ibn Hazm Al-Zahiri, Imam Daud Al-Zahiri. Ambil lagi pendapat-pendapat yang lain, Imam Thawri dan sebagainya. Tengok dalil-dalil mereka adalah untuk kita mempelajari bagaimana mereka beristidlal, bagaimana mereka mengambil dalil. Bukan kita nak membeza-bezakan mereka, bukan. Itu sebenarnya motif ataupun tujuan kita mempelajari ilmu fiqhul muqaran. Tengok macam mana ulama-ulama ni diistinbat hukum. Tengok, itu cara dia. Dan kita lihat bagaimana usaha mereka di dalam mengambil hukum daripada sumber, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Sampai dekat kita, kita yang merasakan kita ni lebih tinggi, sampai kita mentarjihkan ataupun kita mengungguli ataupun kita menguatkan pendapat di antara imam-imam mazhab. Bukan lagi dalam mazhab Syafi'i, tetapi berperbandingan yang kita letak, dan kita meletakkan hukum yang lebih tinggi, yang ini yang lebih dahulu, itu di antara para imam. Kita belum sampai martabat mujtahid pun belum sampai lagi. Apatah lagi baru kita masuk ahli lajnah fatwa, baru masuk ahli lajnah. Kata mufti pun, mufti yang ada, kata guru saya, mufti-mufti yang ada sepatutnya mufti itu bertaraf mujtahid. Mufti itu tarafnya mujtahid. Tetapi pada zaman sekarang nak dapat mufti yang bertaraf mujtahid, bukan kita merendahkan mufti, tak nak dapat taraf mujtahid tu. Saya tak tahu ada ke tidak, kata guru saya kata tak ada lagi mufti yang mujtahid. Tetapi yang ada sekarang ni sekadar kena isi juga, jangan tak ada langsung mufti. Mereka perlu untuk menjalankan tanggungjawab sebagai seorang mufti, sekadar kemampuan mereka. Baik, apa kata Imam Abdullah Alawi Haddad? Sekiranya seseorang itu bertemu dengan guru yang seumpama ini, maka rebutlah peluang yang sangat berharga. Baik, bila kita dah dapat guru yang seumpama ini, guru yang baik,
Nah, guru yang membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tunjukkan akhlak yang sempurna, akhlak-akhlak yang baik. Apa dia? Janganlah kamu lepaskan peluang ini. Sebaik-baiknya jadikanlah diri sebagai pelajarnya. Jadi diri pelajar. Bila kata pelajar, dia taat dengan guru dia. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mana disebutkan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bukan kitab tinggi pun, kitab yang kalau kira tu kitab asas. Sebab itu kita kena belajar asas. Imam Al-Ghazali kata apa? Pada masalah adab seorang murid, seorang anak murid pelajar kepada gurunya, apabila mereka melihat sesuatu yang berlaku di hadapan mereka yang dilakukan oleh gurunya, zahirnya salah, zahir bagi kita. Kalau benda tu memang nyata dah, memang tu tak boleh. Kalau kata contoh macam kata minum arak, memang tak boleh minum arak. Itu kita kena tanya guru kita, beradab dengan cara yang ada. Contoh benda yang haram. Tapi pada zahir ni, kalau benda tu zahir kita, zahir bagi kita, benda tu tak boleh. Jangan kita cepat prasangka kepada guru. Itu adab seorang pelajar. Ini tengok guru sikit. Tengok contohlah, guru dia puasa, guru dia tak puasa. Kenapa guru tak puasa? Dalam hati dah mula lah. Ada dah benda tu dah main dalam hati. Kita buat amal lebih, solat lebih, tengok guru kita tak solat. Apa ni guru aku? Kita tak tahu apa yang berlaku. Tengok sesuatu yang lain. Pada satu hari Nabi SAW ada beberapa orang sahabat, bila lalu mereka alih pandangan pada Nabi SAW, alih pandangan. Maka Rasulullah SAW panggil, ya hadha, kenapa tadi aku tengok kamu lari pandangan? Innaha Safiyah. Dia itu adalah isteri aku, Safiyah. Jadi takut ada prasangka daripada para sahabat. Maka Nabi SAW cepat-cepat beritahu dia. Sebab takut, sebab syaitan dia akan lalu dalam darah manusia ni. Dia cepat. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan akan lalu pada majrad dam ibni Adam, akan lalu pada laluan darah anak Adam. Sebab cepat sangat nanti prasangka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok Nabi SAW ajar, ambillah didikan dan tunjuk ajar dalam segala urusan hidup. Kalau kita tengok guru-guru yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pada zaman saya ketika belajar, guru saya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dan guru yang lain, bagaimana mereka pagi-pagi dah duduk, orang kata tengok dah duduk depan, orang baca zikir, azkar, dah ada dah. Al-Habib Umar, kalau kita tengok malam bangun tahajud, pelajar-pelajar bangun tahajud, dia ada kat depan baca dengan pelajar-pelajar. Lepas tu kan lepas subuh keluar pergi dakwah. Masya Allah, dia punya rehat rasa tak macam tak ada rehat. Dah pergi balik, nanti dekat rumah nanti ada tetamu pula datang, tengah hari pula tetamu. Dah balik daripada keluar pergi dakwah, pergi sana, orang meninggal. Lepas daripada solat subuh ada pengajian. Macam kita lah ni, pengajian. Habis daripada pengajian, waktu duha, masuk solat duha. Lepas habis solat duha, jadi kadang-kadang ada pelajar nak jumpa, dia tunggu duduk pelajar-pelajar seorang-seorang jumpa. Habis itu orang panggil, habis ada orang meninggal, pergi pula orang meninggal. Dia pergi kampung, pergi dakwah dekat sana. Balik tengah hari panggil jemput orang lain datang rumah, dekat rumah. Itu hari-hari, boleh dikatakan hari-hari. Itulah jadual yang saya lihat. Jadi bila kita tengok guru kita sibuk dengan urusan agama, apakah perasaan kita terhadap guru kita? Nak ikut tidak? Sebab itu dia kata apa? Berusaha untuk mencontohi segala yang terbaik dari bicara dan perilakunya. Tengok guru kita. Yang mana baik pada guru kita, kita ambil. Yang mana yang kita rasa mana kurang baik, kita bagi uzur pada guru kita. Mungkin ada sebab. Kalau kita tengok kadang-kadang zaman sekarang, orang sibuk membicarakan tentang perkataan-perkataan yang digunakan oleh sebahagian orang. Sibuk lah, insya-Allah zaman sekarang. Zaman orang nak menjatuhkan orang lain. Kita nak masyhur, ikutlah nak masyhur. Kamu nak masyhur lah.
Tetapi bukan dengan jalan kamu nak masyhur, kamu menjatuhkan orang lain. Tengok orang lain pengikut ramai, kita pengikut sikit, mulalah nak jatuh orang lain. Jangan kisahlah pengikut ramai ke sikit. Yang penting kamu sampaikan ilmu kepada umat Nabi SAW. Orang zaman sekarang nak tengok live berapa, berapa ramai tengok live aku. Live aku 100 orang je. Alhamdulillah 100. Ada orang live dia seorang je datang. Tengok live orang lain, ustaz ni cakap macam-macam ni, orang ramai juga. Macam mana cara nak jatuhkan ustaz ni? Sebab buatlah macam-macam, buatlah perkumpulan hanya semata-mata nak menjatuhkan seseorang tu, nak jatuhkan kredibiliti seseorang pendakwah. Na'udzubillah. Sepatutnya dia bantu. Nasihat, apa yang kamu dengar yang baik ikut, yang salah jangan diikut. Baik. Mencontohi segala yang terbaik dari bicara dan perilakunya. Mencontohi segala yang terbaik, faham Kalau kita tengok pada guru kita yang terbaik, contoh. Kita ni Allah Ta'ala bagi akal yang baik daripada guru kita ikut. Daripada bicara dan perilakunya, kecuali hal-hal yang hanya berkaitan dengan peribadi. Kita tengok peribadi dia, itu hal peribadi dia. Seumpama urusan perhubungan beliau dengan orang lain, hal peribadi. Tapi kadang-kadang kita lihat kebanyakan ada guru-guru yang mursyid, hubungan mereka dengan orang lain pun baik. Macam mana Nabi SAW tunjukkan hubungan Nabi SAW dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Tengok Nabi ajar macam mana. Nabi duduk dengan para sahabat, Nabi bergurau dengan para sahabat, Nabi SAW bantu para sahabat. Bagaimana Nabi SAW dengan orang Badui. Pernah saya cerita orang Badui, Nabi SAW bagi hadiah kepada orang Badui. Nabi tanya, aku buat baik tak? Tengok Nabi SAW. Rasulullah tanya, aku buat baik tak? Orang Badui tu dapat hadiah daripada Nabi. Lepas tu dia kata apa? Nabi tanya, aku buat baik tak? Tak. Sahabat yang tengok tu, Nabi bila bagi hadiah, Nabi bagi hadiah orang Badui tu, orang Badui tu ambil hadiah. Nabi tanya, aku buat baik tak? Orang Badui tu kata tak. Sahabat tak puas hati, buat keluar pedang lalu. Nabi buat baik, dah bagi hadiah, kata tak buat baik lagi. Apa Nabi SAW buat? Rasulullah kata, sabar, simpan pedang, simpan. Rasulullah tambah lagi, bagi lagi hadiah. Kalau kita ni, kalau kita buat baik dengan orang, kita bantu, tak payah kata banyak, kita tolong je sikit lah. Orang tu tak hargai kita punya pertolongan, apa kita cakap? Ni kali tak akhir lah. Bukan kekasih awal dan terakhir lah, bukan. Ini terawal dan terakhir. Yang pertama aku tolong, dan terakhir aku tolong. Orang ni macam ni dah tak boleh tolong orang. Tapi Nabi SAW, orang Badui tadi, Nabi kata, aku buat baik tak? Tak. Rasulullah bagi lagi. Buat baik tak? Tak. Tambah lagi. Sampai akhirnya orang Badui tadi kata apa? Ya Rasulullah, sungguh kamu melakukan kebaikan. Kalau kita tak agak dah lah. Sekali pun dah cukup dah. This is the last time. Last time lah. Tak ada lah. Seumpama urusan perhubungan beliau dengan orang lain, soal-soal dakwahnya dengan orang-orang yang hampir dan juga jauh, jangan mencampuri urusan beliau dengan orang lain. Kalau ada urusan guru kita ada urusan dengan orang lain, kita jangan pandai-pandai nak campur. Serahlah urusan ini kepada guru untuk melaksanakannya, melainkan guru kita minta pertolongan daripada kita. Ni masuk campur lah urusan guru kita masuk campur. Itu bukan adab seorang murid kepada guru. Tapi bila guru kata tolong bantu, baru kita masuk campur urusan. Kalau bantu guru kita, bantu sekadar apa yang diminta oleh guru kita. Jangan pula menjadi pelajar yang suka membangkang. Masya Allah. Ada pelajar yang suka nak bangkang guru dia. Itulah. Allahu Akbar, pada akhir zaman ni banyak tu. Dalam majlis pengajian, berapa ramai orang yang tak sibuk bangkang-bangkang dan tidak hormat dalam majlis pengajian tersebut. Kenapa? Kerana tidak ikut hawa nafsu dia. Ustaz cakap ni ada dalil tak? Dia tak tahu macam mana nak gunakan dalil tadi. Contoh, pistol. Ada pistol tak? Ada pistol. Kenapa nak pistol?
Nak pistol, bagi pistol. Tapi tak tahu macam mana nak guna pistol. Peluru nak masuk macam mana? Peluru masuk dekat depan ke masuk pada bawah? Mana dia punya lock dia kat mana? Ni kan silap-silap tembak diri sendiri. Tak tahu, terbalik letak peluru ke apa lah, tembak diri sendiri. Habis. Sebab apa? Sebab tak tahu macam mana nak gunakan pistol tadi. Dalil, kalau kita salah guna, sesat. Sebab itu jadi pakai tudung tak wajib. Dengar-dengar boleh perempuan boleh jadi imam. Sebab apa? Ni ya, hasil daripada orang belajar, dia faham, ambil Al-Quran, dia faham dalil dia sendiri. Betul dia kata apa? Dia kata semua orang boleh pakai Al-Quran. Al-Quran untuk semua. Betul. Al-Quran untuk siapa? Untuk ustaz aja. Al-Quran untuk ahli ulama aja. Dia kata Al-Quran bukan untuk ahli ulama aja. Dia kata Al-Quran untuk semua. Jadi kita pun boleh faham Al-Quran, kita pun boleh baca Al-Quran, dan kita boleh ambil hukum daripada Al-Quran. Jadi kita faham Al-Quran. Faham daripada mana dia faham? Faham pun daripada terjemahan. Itu yang berlaku apa? Tak adil. Ini adalah dia panggil syariat lelaki. Bila lelaki dapat 2, perempuan dapat 1, dia kata tak adil. Sebab apa? Ini dia kata apa? Ulama-ulama banyak daripada kalangan lelaki. Jadi hukum berat kepada lelaki. Pernah dengar? Pernah dengar? Tak ada pun di dalam hukum syarak dalam Islam melarang mana-mana perempuan untuk menjadi orang-orang yang alim. Bahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha adalah daripada kalangan siapa? Sahabiah yang alim, yang menjadi rujukan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah alim. Di Hadramaut ada seorang perempuan dipanggil Rabi'atul Adawiyah, Hadramaut, Syekhah Sultanah, seorang alim. Ramai ulama belajar daripada beliau. Perempuan. Tetapi oleh kerana diri nafsu telah kuasai seseorang itu, maka difahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengikut hawa nafsu. Sebab apa? Satu, pertama sekali kerana dia tidak belajar. Yang kedua, dia faham dalil mengikut hawa nafsu dia. Yang ketiga, dia tak nak pandukan kepada ulama. Itu jadi masalah. Tengok. Sebab itu tak boleh orang-orang yang tak tahu macam mana nak menggunakan dalil, nak minta dalil sesuka hati. Nanti dia guna salah. Memberikan sesuatu kepada orang yang tidak layak, apa hukum dia? Zalim. Guna ayat Allah Subhanahu Wa Taala tapi salah menggunakan hukum. Baik. Serahlah urusan ini kepada guru untuk melaksanakannya. Jangan pula menjadi pelajar yang suka membangkang dan banyak mempertikaikan tindak tanduk gurunya. Usahakanlah bersungguh-sungguh untuk menghindari dari berprasangka buruk. Jauh. Nampak? Sikit-sikit sangka buruk kepada orang. Dan lintasan yang jahat kepada guru. Boleh juga memohon bantuan guru jika didatangi gangguan-gangguan seumpama ini, agar ia boleh menunjukkan jalan keluarnya, sentiasa memaklumkan kepada guru terhadap apa jua yang berlaku pada diri ahli suluk. Kita bila nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak dapat tidak mesti kita kena lalu jalan. Jalan tu tak dapat tidak mesti ada gangguan. Abang, ada tak jalan lalu tak ada batu? Highway, abang lalu highway, rasa okey tak highway? Okey, selamat jalan highway. Tiba-tiba dekat tengah-tengah ada lubang. Dah highway dah tu tak? Highway dah dirapi, tengah-tengah tu ada lubang. Kadang-kadang ada tayar lori pecah dekat tengah-tengah jalan. Kadang-kadang ada aksiden kita tak perasan. Tengah-tengah malam kita lalu, tiba-tiba ada kereta berhenti tengah jalan, tak ada bagi isyarat. Saya pula itu hampir nak aksiden. Sebab apa? Sebab kereta berhenti tengah jalan, tak ada lampu, kereta dia rosak, berhenti, tak ada lampu, tak ada isyarat. Tengok-tengok, tiba-tiba nampak kelibat orang. Oh, masya-Allah, nasib baik tak kena. Itu dia kata jalan. Ada dia punya gangguan ni. Kita nak berjalan menuju Allah Taala, rasa-rasa ada gangguan ke tak? Mesti ada gangguan. Dah gangguan-gangguan yang datang ni perlukan kepada siapa? Perlukan kepada orang yang mahir untuk nak bagi tahu. Abang nak pergi jalan, nak pergi Kuantan.
Abang mesti minta sesuatu kepada, sekarang Ustaz tak payah dah Ustaz, ada GPS. Yelah, ada GPS pun kadang-kadang kita tak tahu juga tempat, kita perlu tanya pada orang lain juga. Dekat mana ni? Kadang-kadang kedai nak beli barang, ada kedai dekat sini kat KL tak jumpa. Barang murah dekat Pahang contoh, kat Kuantan murah barang dia. Tapi kedai apa? Kedai YNY contohlah, contoh. Kedai YNY. Kat mana kedai dia? Ada, tapi susah nak jumpa, kena masuk celah-celah. Siapa beritahu itu? Orang yang tahu lah, orang yang selalu pergi. Kalau orang yang tak tahu boleh tak beritahu dia? Tak boleh. Jadi orang yang sudah melalui jalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia dah tahu selok-belok tipu daya iblis. Macam kata guru saya, orang nak buat ibadat, nak buat amal, Al-Habib Ali Al-Jufri hafizahullah taala, dia kata apa? Bila orang nak buat amal, abang nak buat amal, kadang-kadang syaitan ni dia nak kalau jenis orang yang susah nak buat amal ni, syaitan dia akan datang nak bagi kita tak buat amal. Dia kata apa? Nanti dulu. Ada. Ini yang ditemui ni adalah orang-orang yang pernah berjalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan datang kepada jalan taswif. Taswif ni adalah dia menangguh-nangguh amal. Sebab apa? Sebab apa dia suruh kita tangguh amal? Sebab kita ni orang yang malas nak beramal. Dia tak nak bagi kita beramal. Kalau orang yang sudah beramal, dia rosakkan amal tu dengan sifat-sifat mazmumah. Baik. Bila kita nak buat amal, dia tak bagi kita beramal, dia akan kata nanti dulu, jangan amal dulu, sabar dulu, nantilah nak baca Quran ni, tengoknya awal lagi ni, apalah, karang sikit lah, karang sampai bila tak baca Quran. Tentukan sikit, okey dah, boleh dah baca Quran, dah pegang Quran ni, nak baca Quran. Bila dah baca Quran, nak baca Quran, bila kita dah baca Quran, dah buka, dah baca Quran, tentukan sikit lagi, kita pun tengok lalu nak pergi, orang kata, orang Kelantan kata belah-belah nak keluar, sambil nak keluar daripada rumah tu, buka pintu ada cermin dekat tepi pintu kita pun sambil lalu dah bercahaya dah muka. Baru baca Quran lah, dah rasa ada nur, ada cahaya dah. Dia bagi kita nak beramal tu kerana apa? Kerana kita nak dapat nur, cahaya daripada Allah Ta'ala. Oh, nampak berseri dah muka aku, habis dah besar habis amal. Sikit-sikit. Ini jalan-jalan yang ditunjukkan oleh para ulama. Kamu nak beramal, kamu akan lalui dulu. Mula-mula syaitan tak bagi kamu beramal, dia akan letak kamu pada pintu taswif, pintu kita berlengah-lengah atau menangguh-nangguh amal. Bila kamu dah beramal, kamu masuk pada amal, nanti dia akan wasak daripada sudut hati kita pula. Itu siapa yang beritahu? Itu orang yang sudah berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Usahakanlah sungguh-sungguh untuk menghindari daripada prasangka buruk dan lintasan yang jahat kepada guru. Jaga. Kesetiaan tidak cukup hanya pada zahir saja. Kadang-kadang orang zahir depan guru salah, Masya Allah, tunduk macam orang tawaduk. Orang ingat tawaduk tu rendah diri tu, orang kata rendah diri, dia pun rendahkanlah diri dia tu. Tawaduk itu datang daripada hati. Sifat dia amal hati. Dia bukan zahir. Kita pergi tunduk, pergi salah tunduk orang, oh tawaduknya. Abang Kamal tu, Masya Allah, dia punya tawaduk. Bila salam tu tunduk, Masya Allah, jalan pun tunduk, tawaduk. Tawaduk dia bukan dengan kita berjalan kita tunduk itu dikatakan tawaduk. Tawaduk adalah sifat daripada hati. Bila kita merasa kita ini serba kekurangan, kita tak lebih pada orang lain, orang lain lebih hebat pada kita. Tapi bila kita rasa kita ini hebat, jalan tunduk, akulah orang tawaduk sekali. Itu bukan tawaduk. Bila kita berjalan tunduk diri, kita kata akulah paling tawaduk. Itu tawaduk ke tak? Kita rasa kita tawaduk lah, kita jalan tunduk lah. Kita kata akulah paling tawaduk. Perkataan tawaduk tu nak maksud apa? Tawaduk rendah diri. Bila kata akulah paling rendah diri, bukan rendah diri, itu takabur. Kita rasa orang lain tak rendah diri, kita yang rendah diri pula, dah terbalik. Tertipu dengan amal. Tertipu. Baik. Na'udzubillah. Kesetiaan tidak cukup hanya pada zahir sahaja, sedangkan di dalam hati penuh dengan kebencian. Nampak? Kita nak ikut guru kita, dah ikut. Tapi
Tak, dalam hati penuh dengan benci. Itu dusta, dusta. Keingkaran murid kepada guru hanya merosakkan diri. Ya. Bila guru dia kata macam ni, buat macam ni, tapi dia tak ikut, akan menyebabkan kita rosakkan diri kita sendiri. Guru kita kata jangan buat. Ya. Ada sebagai orang minta nasihat kepada guru dia. Saya nak pergi mana? Nak pergi sambung kerja dekat UAE ke nak pergi ke Qatar? Guru dia kata jangan pergi UAE, pergi ke Qatar. Pergi ke Qatar, ikut nasihat guru dia. Alhamdulillah, Allah Ta'ala mudahkan urusan. Kenapa? Ada sebab dia. Guru bila dia orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila dia bagi suatu jalan kepada kita berdasarkan firasah. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kepada firasat orang-orang yang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah, kerana mereka orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ini, firasat-firasat mereka bukan mereka berfirasah ikut hawa nafsu, tetapi mereka yanzuru binurillah, mereka melihat dengan cahaya daripada Allah Ta'ala. Baik, macam ni hati kita ni apabila bergelumang dengan dosa, Rasulullah SAW kata setiap kali kita buat dosa, maka ada nuktatus sauda, dalam hati kita diletakkan dengan titik hitam. Banyak kita buat dosa, banyak titik hitam. Semakin banyak, semakin hitam, semakin gelap hati kita. Kalau hati gelap, macam mana kita nak nampak hakikat sesuatu? Kita akan nampak yang baik tu boleh jadi, yang baik tu nampak buruk, yang buruk tu nampak baik. Sebab apa? Sebab hati kita dah gelap. Macam contoh, abang ada cermin depan. Cermin tu dah berlumut, agak-agak nampak dah hakikat muka kita. Tak nampak jelas nak muka kita. Macam mana kita nak nampak betul muka kita? Cermin tu kita kena bersihkan dulu. Hati diibaratkan seperti cermin. Kalau kita tak bersihkan hati kita daripada kotoran, tak nampak, kita tak boleh nak tengok cermin. Begitu orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, bila hati mereka bercahaya, zikir kepada Allah Ta'ala, jaga ibadah mereka, hubungan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hubungan mereka dengan manusia, hati mereka itu bersih. Bila hati bersih, Allah Ta'ala akan bagi nampak yang hakikat, yang sebenar itu. Kalau betul itu baik, maka dia nampak baik. Kalau yang buruk itu, dia mereka akan nampak itu adalah buruk. Sebab itu bila mereka bagi kepada kita jalan, bagi kita, syorkan kita sesuatu, kamu buat macam ni, ini. Kenapa? Kerana mereka melihat yang baik untuk kita itu baik. Sedangkan kita tak nampak baik. Sebab itu kita perlukan kepada guru Rabbani, guru yang ditarbiah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagi kepada mereka ilmu yang di luar daripada ilmu kita. Kita dapat. Sebab apa? Sebab hati kita kotor. Sebab itu kalau kita tengok daripada awal perjalanan seorang hamba ni, kalau disebut, mula-mula disebutkan tentang ba'is. Sebab apa ba'is? Dorongan nak menuju pada Allah Ta'ala. Kita perlukan dorongan. Nak buat amal, ada dorongan. Dia dorong kita. Bila kita dah masuk kepada amal, kita perlu apa? Amal apa? Kita perlu kepada tashihut taubah. Perlukan kepada kebenaran di dalam taubat. Taubat sungguh-sungguh. Sebab apa nak kena taubat betul-betul? Sebab hati kita ni wadah. Hati kita ni bekas. Bila kita nak isikan sesuatu yang bersih, kita perlu cuci bekas tadi, keluarkan kotor, ada debu, ada apa-apa kotoran yang dalam bekas tadi, kita kena cucikan dulu untuk dapatkan air yang bersih. Macam botol ni tak akan dapat air bersih melainkan botol ni bersih. Kalau botol ni ada keladak, jadi berkeladaklah air dalam ni. Begitu hati kita. Kalau kita tidak betul-betul bertaubat pada Allah Ta'ala, macam mana kita nak isi cahaya-cahaya Allah Ta'ala dalam hati kita? Sebab itu ulama' dia dorong kita untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Taubat kepada Allah Ta'ala. Bila dah taubat, dah bersih hati kita, dia kata ini amalan yang baik, kamu kena ikut. Ini amalan yang tak baik, kamu kena hindar, kamu kena jauh. Amalan daripada amalan hati, amalan baik daripada sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat mazmumah. Sebab itu Imam Ghazali karang kitab Rubu'ul Muhlikat, sebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Rubu'ul Muhlikat, iaitu 1/4
bahagian daripada kitab Wahyul Mudin dibahagi seperempat. Bahagian ibadah, bahagian Rubu'ul Mujiat, Rubu'ul Muhlikat, bahagian yang cerita tentang perkara yang memberi kejayaan kepada hamba Allah Ta'ala, perkara yang boleh merosakkan hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka disebutkan Rubu'ul Muhlikat, perkara yang boleh merosakkan hamba Allah Ta'ala, disebutkan. Kenapa? Supaya bila kita kenal, kita hindar. Macam tadi, nak berjalan menuju pada Allah Ta'ala, nak pergi ke Kuantan, contoh nak pergi Kuantan, kamu dah tahu dah, orang beritahu, ini jalan ni ada lubang, hati-hati, jangan lalu belah kiri, kena lalu belah kanan. Dekat kawasan mana? Tu ada bangunan, kalau kamu tengok ada bangunan warna hitam, ada tulisan warna merah. Sebelum tu ada jalan belah kiri tu ada lubang, jangan lalu belah kiri. Sebab apa? Sebab nanti rosak kereta kita. Kita lalu tak? Tak lalu. Sebab apa? Sebab dia beritahu dah. Begitu para ulama, mereka jangan, ini kenal dulu tempat-tempat yang berbahaya, benda-benda yang bahaya kamu kenal. Bila dah kenal, kamu akan hindar. Jalan tadi kamu dah tahu benda tu bahaya, kamu akan hindar. Takkan nak lalu juga. Apa nak lalu juga? Tebing juga orang kata. Tebing juga nak lalu. Orang dah kata dah jangan lalu kat situ, ada lubang. Mau lalu juga, habis ring, sport ring dia, NK habis. Sebab itu kena hati-hati di dalam menuju kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita keizinan untuk memperolehi guru yang membimbing kita kepada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita boleh nanti akan datang kita pula bimbing orang-orang yang di bawah kita, orang yang nak berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Apabila kita sudah dididik dan kita terdidik, insya-Allah Allah bagi kita peluang pula untuk bawa manusia. Sebagaimana guru kita bawa kita pun nak bawa orang lain juga. Kita takkan kita seorang-seorang nak pergi jalan kepada Allah Ta'ala, sampai kepada Allah Ta'ala seorang-seorang. Takkan kita seorang-seorang nak masuk syurga. Mesti kita nak tarik orang lain juga nak masuk syurga. Selfish, kita seorang-seorang nak masuk syurga tak? Nabi SAW sangat-sangat menjaga umat dia. Nabi SAW kata, ini kamu baca pada waktu pagi, ini kamu baca waktu petang, ini perkara yang boleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kebaikan dunia dan akhirat. Al-ghadwatu wa rawhatu fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha. Kamu berpagi-pagi dan berpetang-petang di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi SAW sebut tu sebab apa? Sebab Rasulullah tamakkan untuk kita akhirat. Rasulullah nak kita masuk akhirat, nak pergi kepada syurga, nakkan pada kita syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah kata apa? Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kenapa Rasulullah bagi? Nak suruh kita amal. Bila amal, masuk mana? Masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah nakkan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bila sifat itu sifat Rasulullah, nakkan orang lain masuk syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita dididik oleh guru-guru kita, diajar, dibawa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita pun nak bawa manusia juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak sampai kepada syurga Allah Ta'ala, kita pun nak juga anak isteri kita, keluarga kita, sahabat kita, jiran kita, kawan kita pun sama-sama nak masuk kepada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita perlu, bila nak bawa manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita usaha untuk memperbaiki, islah diri kita. Kita bawa, kita dapat, bila kita dah tunjuk contoh, kita dah perelok diri kita, perbaiki diri kita, jadi contoh kepada orang lain, kita pun mudah nak tarik orang lain. Ada orang ni, oh masya-Allah akhlak dia baik, dia punya percakapan baik, dia punya hubungan dengan manusia pun baik, hubungan dengan Allah, kita tengok orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, masya-Allah. Jadi orang yang macam ni nak jadi contoh. Jadi orang lain pun bila bercakap, masya-Allah, aku pun rasa nak jadi macam orang ni. Dia pun apa dia buat? Dia akan ikut. Sebab itu kita mula islah dengan kita, diri kita, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bantu kita semua untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya mohon maaf, yang baik itu semua daripada Allah Ta'ala, yang kurang itu adalah kerana kelemahan saya. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan juga sultan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.